Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam PDPR untuk kali ini. Okey, bab ini adalah mengenai tajuk daya. Okey, kita akan masuk 8.1 daya. Okey, boleh lihat pada blok sains anda, daya berada di sekeliling kita. Persoalannya ialah, okey, boleh tak kita rasa daya? Boleh tak kita lihat daya? Yang ini yang kita akan tengok untuk tajuk ini. Okey, contohlah daya yang kita gunakan semasa bermain bola sepak ataupun secara acara sukan tarik tali. Semua aktiviti dalam pertandingan ini kita gunakan daya. Okey, boleh lihatlah. Maksud daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Contoh, boleh lihat contoh-contoh daya yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita seperti ni acara tarik tali. Yang ni ada seorang pelajar tengah tendang bola ataupun tendang angin entah. Okey, itu contoh je ya. Boleh lihat jenis-jenis daya yang kita gunakan seperti kita membuka tin, tekan pensel mekanikal, menarik pintu. Sebab bukan tolak saja, boleh juga tarik. Okey, menekan suis, tolak pintu, tolak kerusi. Boleh rujuk gambar ajar dalam buku teks ataupun yang ini ya. Okey, saya teruskan lagi jenis-jenis daya yang ada di sekeliling kita. Okey, yang pertama ialah daya graviti. Daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ini menyebabkan semua benda yang dilambung akan jatuh semula ke tanah. Daya yang kedua iaitu daya normal. Daya yang dihasilkan apabila sesuatu objek bersentuhan dengan sesuatu permukaan. Boleh ambil contoh buah oren yang bersentuh dengan permukaan meja. Jadi ada satu daya normal yang bertindak. Arahnya ialah ke atas. Ke atas ya. Yang ketiga, berat. Berat suatu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Boleh lihat contoh buah oren. Apa-apa yang disebabkan meja ini adalah penghalang kepada oren. Jadi oren tak jatuhlah. Cuba kita letakkan oren itu tanpa meja, maka oren akan mengalami daya graviti. Jadi disebabkan oleh berat, maka daya graviti yang bertindak ke atasnya ini mengikut daya tarikan graviti. Jadi arahnya ialah ke bawah. Seterusnya saya sambung daya elastik yang wujud apabila suatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Yang kelima, daya apungan, daya tujar yang bertindak pada suatu objek yang terapung di dalam suatu bendalih. Untuk membolehkan objek ini terapung, maka perlu ada daya tujar. Tujar ni ibaratnya seperti macam tolakan. Suatu daya tolakan. Untuk mengatasi daya apungan. Jadi perlu ada daya tujar lah. Dah 6. Seterusnya kita ada daya geseran. Daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang berbeza tetapi ia saling bersentuhan. Kita ambil contoh. Satu kotak ini ditolak oleh seseorang. Jadi daya geseran akan menentang atau melawan arah gerakan. Kenapa wujud daya geseran? Sebab dua permukaan bersentuhan. Ini permukaan kotak. Bawah dia, bawah kotak. Jadi permukaan kotak tu bergeser dengan lantai. Permukaan lantai lah. Kita sambung lagi. Daya adalah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Mudah je ni nak faham. Maksud vektor adalah arah. Maksud magnitude adalah
kuantiti atau nilai. Maksudnya nombor lah. Nanti kita akan tengok ukuran dia. Lepas tu kita perhatikan macam mana kita nak bezakan magnitude dengan vektor. Vektor ni arah. Arah ke tepi, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu arah lah kan. Magnitude nilai ataupun kuantiti. Okey. Mari kita lihat contoh seperti dalam gambar rajah 8.2 ni. So kita dapat lihat ada satu tangan menolak sebuah kotak. Menolak sebuah kotak. Jadi di sini kita dapati ada dua ada dua lah yang kita akan tengok. Satu ialah arah. Nampak garisan merah, arah. Maksudnya itu adalah arah tolakan. Okey, yang mana satu magnitude? Kita tengok nilai. Ada daya bersamaan 10 Newton. Di antara daya tolakan ataupun tapak tangan tu, kita boleh letakkan antara permukaan yang menyentuh. Tapak tangan yang menyentuh kotak, permukaan kotak, kita panggil titik aplikasi daya. Okey, jadi di sini magnitude 10 Newton. Okey, N tu mewakili unit bagi daya iaitu Newton. Manakala arah tindakan daya, maksudnya arah yang kita tolak tu, anak panah yang diwakili anak panah tu kita panggil vektor dia lah, arah dia. Okey, dan titik aplikasi daya pada bahagian tapak tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. Jadi dua permukaan bersentuh, di situ adalah dipanggil titik aplikasi daya. Ini contoh pertama. Okey, lihat pula contoh yang kedua. Okey, seseorang tengah mencabut satu paku daripada suatu permukaan meja. Jadi di sini kita dapati apakah vektornya. Vektornya ialah arah tarikan. Arah tarikan. Jadi kita anggapkan tukul yang dipegang, lepas tu arah tarikan adalah ke belakang. Itu vektor. Okey, berapa magnitude-nya? Lihat pada nombor. Tengok kuantiti. Dia tulis dah situ, daya 15 Newton. Jadi magnitude dia 15 Newton. Di manakah titik aplikasi daya? Permukaan, bongkah kayu dengan permukaan tukul. Jadi itulah titik aplikasi daya, iaitu di bahagian ujung tukul yang dikenakan daya kepadanya, tertumpu daya padanya. Okey, harap dapat fahamlah. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Bagaimana daya diukur? Guna pembaris ke? Tak boleh guna pembaris. Okey, sebab daya ni kita tak boleh nampak. Tapi kita boleh rasai. Boleh rasa daya tu. Boleh tengok ni contoh alat. Suatu alat yang kita gunakan untuk menyukat daya yang dipanggil sebagai neraca spring. Lepas tu awak lihat juga pada sejarah sains ni. Ni, cuba lihat. Daya diukur dalam unit Newton. Bersempena nama seorang ahli sains. Dia yang jumpa ukuran ini. Sains dan matematik lah, pakar sains dan matematik, namanya Sir Isaac Newton. Beliau yang menjumpai daya graviti. Dia duduk bawah pokok apple, tiba-tiba apple tu jatuh ke bawah. Kenapa apple tak jatuh ke atas? Jadi dia pun rupanya bumi kita ni ada daya tarikan graviti. Okey, yang seterusnya. Berapakah ukuran bagi jisim dengan berat? Mudah sahaja. 1 kilogram bersamaan 10 Newton. Okey, sekiranya anda ada unit jisim, jadi jisim objek 100 gram bersamaan berat objek 1 Newton. Sekiranya 1 kg bersamaan 10 Newton. Okey, pasangan daya tindakan, daya tindak balas. Baik, kena ingat ni sepasang. Bila ada daya tindakan, maka dia ada kawan dia.
iaitu daya tindak balas. Okey, boleh lihat rajah lah. Okey, contoh ini daya yang cuma kita nak tahu yang mana satu daya tindakan dan yang mana satu daya tindak balas. Okey, contoh ni kereta dengan jalan raya. Apple, buku yang terletak di atas meja. Kita nak kenal pasti yang mana satu daya tindakan. Kita dah belajar jenis-jenis daya. Sekarang kita nak tentukan yang mana satu daya bertindak, yang mana satu daya tindak balas. Sebelum tu kita lihat dulu hukum Newton ketiga. Setiap daya tindakan yang terdapat daya tindak balas mempunyai nilai magnitude yang sama tetapi bertentangan arah. Okey, ini hukum Newton ketiga. Isaac Newton dia dah reka pada awak gunakan saja. Okey, contoh-contoh. Situasi satu, buku dengan meja. Terdapat daya normal. Jadi daya normal ni adalah daya tindak balas. Dengan mana arah dia ke atas. Manakala berat adalah daya tindakan. Arah dia ke bawah ataupun mengikut graviti. Ini satu contohlah. Jadi awak kena identify, awak kena faham yang mana satu daya tindak balas. Okey. Ingat, ia mesti bertentangan tetapi sama nilai. Contoh, kalau daya normal 10 Newton, maka beratnya adalah juga 10 Newton. Okey, sama magnitude tetapi bertentangan arah. Okey, harap faham. Contoh situasi kedua. Okey, terdapat satu jasad iaitu bongkah kayu yang terapung di atas air. Jadi di sini ada dua daya terlibat, daya apungan dan juga berat. Ingat, berat ni mesti ikut graviti, maka arahnya akan turun ke bawah. Manakala daya apungan akan ke atas. Okey, jika magnitude sama, maka arahnya bertentangan. Okey, ini lagi satu contoh. Cuma di sini kita perlu kenal pasti. Ingat, berat akan sentiasa jadi daya tindakan. Manakala daya apungan adalah daya tindak balas. Dia kena lawan. Dia kena lawan berat. Jadi itu tindak balas dia. Okey, dan contoh yang terakhir boleh rujuk situasi yang ketiga apabila dua troli mula-mula kita rapatkan dengan satu spring ringan kita rapatkan. Sebelum kita lepaskan, so kita dapati troli pertama mempunyai daya tindakan dan troli kedua daya tindak balas. Okey, selepas dilepaskan, troli pertama akan dikenakan dengan daya tindak balas. Tengok, boleh lihat anak panah arahnya sudah berubah. Jadi dia bertentangan arah dengan troli yang kedua yang mempunyai daya tindakan. Okey, ingat sepasang. Daya tindak balas mesti berpasangan dengan daya tindakan. Dengan syarat nilainya sama. Jadi jarak kedua-dua troli ni bergerak mesti sama. Tetapi arah adalah berbeza. Okey, sekian. Terima kasih.